A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi. Terima kasih yang memberi feedback gambar dan juga suara. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian satu hari satu muka surat. InsyaAllah hari ini kita telah sampai ke muka surat 296, iaitu surah Kahfi ayat yang ke-21 sehingga ayat yang ke-27. Kita akan tengok sama-sama insyaAllah. Kita akan tadabbur sama-sama, kita akan cuba faham sama-sama insyaAllah sekadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemampuan yang ada, dengan masa yang ada, insyaAllah. Satu hari satu muka surat. InsyaAllah hari ini kita akan tengok sambungan daripada apa yang Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Iaitu kita telah sampai sebelum daripada ni kisah, iaitu mereka ini yang berada di dalam gua ni, lelaki-lelaki yang berada dalam gua ni, pemuda-pemuda yang berada dalam gua ini, mereka terbangun pada waktu petang pada masa itu dan mereka merasa lapar. Jadi pada masa itu mereka telah memilih salah seorang daripada mereka ini untuk pergi ke pasar, pergi ke kedai untuk membeli makanan. Jadi mereka telah berilah duit perak kepada mereka, biwarikikum, iaitu duit perak untuk dibawa untuk pergi. Tapi mereka sebutkan, ingatkan kepada sahabat mereka ni yang akan pergi ni, wal yatalattaf, iaitu hendaklah cuba bersembunyi, cuba jangan nampakkan, cuba jangan bagi orang semua nampakkan bahawa sebenarnya mereka ini sedang sangat-sangat sedang, mereka ni adalah dalam keadaan sebenarnya mereka ni adalah orang yang pelik kan, orang yang sedang dicari, sebab nama mereka ni sebenarnya telah diiklankan kan, bahawa mereka inilah orang-orang yang merupakan orang-orang yang engkar, yang tidak mahu tunduk kepada berhala, tak mahu sembah kan, iaitu mereka ini orang yang konon-kononnya mereka ni murtad lah kan, mereka ni orang-orang yang tak ikut ajaran agama Nabi kita yang betul kan, ajaran mereka yang betul, bukan Nabi Jadi maknanya sekarang ni kita tengok sekarang ni ialah sampai kepada sini kita tengok ayat insya-Allah kan, ayat yang ke-21 ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini wa kadzalika. Jadi insya-Allah saya baca sikit A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha iz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala allazina ghalabu 'ala amrihim lanattakhizanna 'alaihim masjida. Sadaqallahul azim. Tu ayat 21 Jadi ayat 21 ni agak panjang satu skrin kita pada hari ni kita akan tengok insya-Allah. Allah SWT kata wa kadzalika, dan begitulah juga ni artinya ialah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah bangkitkan mereka, aksarna alaihim, kami jadikan kamu semua ni berjumpa dengan mereka ni. Asara ni asalnya adalah makna gelincir. Maknanya kalau ikutnya lah, maknanya pemuda-pemuda ni tak nak menampakkan, tidak dikenali dan sebagainya kan. Dan juga mereka ni bila pergi beli barang tu, mereka sebutkan nasihat kepada kawan mereka tu, wal yatalattaf, jaga-jaga diri, jangan tunjukkan, jangan menyebabkan orang tahu dan sebagainya. Tapi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tinggi lagi. Jadi apa yang berlaku ialah menyebabkan jadi diceritakanlah dalam cerita-cerita sebut dalam tafsir sebut kan, iaitu dia ni bila mereka pergi ni kan, nombor satunya of course lah kan pakaian berbeza, of course lah kan cara bahasa dia mungkin berbeza, dan juga of course lah kan duit dia tu memang lain lah kan. Sebab apa? 300 tahun yang lampau ni kan, dan dikatakan pada masa tu raja pada masa bernama Yandusus, raja tu, dan majoriti daripada orang di negeri tu telah pun berubah menjadi mengikut ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi raja Yandusus ni jadi dibawa lah kan, apabila orang tu pelik, orang ni peniaga-peniaga ni pelik tengok duit dia, tengok orangnya, tengok pakaiannya, tengok bahasanya. Jadi dia pun bercakap-cakap lah kepada kawan-kawan dia ke kedai-kedai, lalu mereka pun
memberitahu kepada raja ni. Lalu mereka ni dibawa lah kepada raja ni, iaitu lelaki tadi ni, salah seorang daripada yang nak beli makanan ni, dibawa kepada raja, lalu diceritakan, dan akhirnya bila dah jelas makan bahawa sebenarnya mereka inilah orang dicari-cari dulu. Jadi rupanya dalam setengah riwayat disebutkan bahawa mereka semua ni dah macam dah pernah dengar cerita ni kan, ada 3 orang yang hilang, 6 orang yang hilang ni kan, begini. Akhirnya ditunjukkanlah ke tempat gua ni. Jadi lelaki ni dibawa lah raja ni, kerana raja ni dah beriman dah semua, jadi dibawa kepada tempat kawan-kawan dia. Jadi bila sampai situ, ada yang kata ceritanya dia masuk, raja tu masuk sekali, ada yang kata dia tak masuk, dia pergi masuk je. Tiba-tiba lepas daripada sekejap je, dan dikatakan sebutkan bahawa raja ni beri salam semua, lepas tu mereka pun dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam gua tu. Jadi sekarang ni apa nak buat dengan gua tu? Jadi ni sampai kepada cerita ni, wa kadzalika a'sarna alaihim. Jadi sama ada mereka ni berapa ramai ke, di tempat mana ke. Sebab itulah kita tengok dalam ayat Quran ni, Allah Subhanahu Taala tak tunjukkan, tak beritahu kepada kita kan, bilangan mereka dengan jelasnya, tempat mana ke kan. Tapi yang penting itu Allah Ta'ala nak jadikan ni, nak tunjukkan melalui pengajaran cerita ni apa? Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Liya'lamu iaitu supaya Allah Ta'ala jadikan kamu semua ni terjumpa kepada mereka ni, ialah supaya liya'lamu, supaya mereka tu, iaitu orang-orang yang hidup pada masa tu, orang-orang kampung tu, orang negeri tu liya'lamu, supaya mereka mengetahui. Sebab dikatakan ada sebahagian lagi orang-orang daripada negeri tu yang tidak mahu beriman, tak beriman kepada agama yang benar, tak beriman kepada kebangkitan semula, tak beriman, dan bahkan ada dikatakan ada juga sebahagian daripada orang-orang yang dah ikut, yang dikata ikut ajaran Nabi Isa pada masa tu, yang kita kata Kristian lah macam tu kan. Kalau kita ni Kristian tu maknanya orang sesat lah kan. Mereka ni dah mula sesat dah sesat macam mana? Mereka ni dah, agama mereka dah rapuh, agama mereka dah lemah kan, dan mereka ni dah start macam kita sekarang kan, hidup pada hari ni kan, ada orang Islam tapi kepercayaan tu dah macam longgar sikit kan, lemah iman sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan mereka ni untuk apa? Liya'lamu anna wa'dallahi haqq, bahawa janji Allah, iaitu janji Allah Ta'ala nak hidupkan balik orang-orang yang dah mati ni adalah benar. Sebab kalau tak berlaku benda-benda macam ni, jadi tak ada, seolah macam tak ada. Jadi Allah Ta'ala, Nabi dah tak ada lah pada masa tu, Nabi Isa dah tak ada lah. Jadi Allah Ta'ala tunjukkan peristiwa-peristiwa begini untuk menjadi buktikan bahawa, nak tunjukkan, nak nyedarkan orang-orang tu supaya bahawa anna wa'dallahi haqqun, bahawa janji Allah itu adalah benar, wa anna as-sa'ata la raiba fiha, bahawa hari kiamat tu adalah la raiba fiha, la syakka fiha, tak mustahil, makna bukannya susah sangat bagi Allah SWT. Iz yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mereka itu yatanaza'una bainahum amrahum, mereka ini berdebat-debat, bertelingkah sesama mereka. Jadi ada yang kata, setengah ulama kata, ialah oleh kerana mereka bertelingkah inilah, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan peristiwa ini untuk menunjukkan bahawa kebangkitan itu adalah betul, kiamat itu adalah betul. Maknanya Allah Ta'ala boleh tidurkan 300 tahun, Allah Ta'ala boleh hidupkan balik. Sebagaimana Allah Ta'ala jadi matikan kita, Allah Ta'ala boleh hidupkan balik. Itu tak jadi masalah, sebab mereka ada yatanaza'una bainahum amrahum. Itu satu pendapat lah. Satu pendapat lagi kata ialah iz yatanaza'una bainahu amrahum, ialah dalam masalah isu mereka ni berdebat ni kan, apa kita nak buat apa dengan mereka sekarang ni, kita nak buat apa? Mereka ni dah mati lah dalam gua tu. Allah Ta'ala dah matikan semula dah, itu mati betul-betul lah tu, bukan tidur lah. Jadi kita nak buat apa? Ada setengah daripada mereka tak apa, mereka kata kita bina, faqalu ubnu, binalah, faqalu benu alaihim bunyana, kita bina satu binaan. Maksud binaan ni ialah satu pendapat tu, ni setengah pendapat kata, setengah pendapat ulama ahli tafsir kata, maksud yang berkata begini ialah orang-orang yang tidak beriman. Sebab ada orang tak beriman pada masa tu di kalangan penduduk negeri tu, dia kata kita bina satu bangunan, binaan tu maksudnya kita tutup pintu gua tu supaya orang tak tahu. Ada yang kata bahawa yang berkata gini ialah maknanya ialah orang-orang yang beriman juga. Orang beriman juga, mereka kata kita bina atas bangunan, kita tutup supaya apa? Supaya tak jadi nanti tempat orang akan buat apa ni kan. Sebab biasalah kan, orang nanti orang kata keramat ni kan menjadi tempat pemujaan dan sebagainya. Jadi ada pendapat kata macam tu. Jadi apa-apa pun ialah mereka ni adalah beza-beza pendapat di kalangan mereka sendiri tu, iaitu nak bina apa. Ada yang kata pula kan, qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida. Ada yang kata, satu pendapat lagi kata
mengatakan oh kita bina masjid, dia kata di depan pintu gua mereka ni, supaya datanglah orang datang berziarah lah kan. Jadi mana satukah pendapat yang benar, mana satukah pendapat orang beriman, mana satu pendapat yang tak beriman ataupun orang sesat ni, itu ada khilaf ulama sikit lah kan, khilaf ulama tafsir sini kan dalam masalah ni. Tetapi ada yang mengatakan bahawa pendapat yang kuatnya ialah yang mengatakan kita bina masjid itu ialah sebenarnya ialah golongan-golongan yang beriman, tapi beriman dah lemah iman dia, tak betul sikit, sebagaimana apa yang berlaku lah kita tengok pada hari ni kan. Kadang-kadang ada dibina masjid di atas perkuburan dan sebagainya kan. Itu adalah merupakan bentuk-bentuk yang tak betul lah, sebab Nabi SAW dalam hadis dia jelaskan bahawa kubur, kalau ada kubur kita tak boleh bina masjid atas kubur tu. Sebab apa? Nabi SAW sebutkan apa yang telah berlaku kepada orang-orang Kristian, orang Yahudi sebelum daripada kamu, Nabi kata telah membuat perkara-perkara ni dan menyebabkan akhirnya mereka puja kubur tu, mereka puja orang tu kan, melebih-lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah maka ayat 21 ni ulama kata ialah sebenarnya ialah maksudnya orang yang kata bina-binaan saja tu ialah itu yang benar, dan yang kata bahawa kita kena bina. Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan bahawa orang-orang yang disebut ni qala allazina ghalabu ala amrihim. Ghalabu ala amrihim tu orang-orang yang berkuasa, maknanya orang yang lebih power. Jadi pada masa tu rupanya ada orang yang lebih power tu, iaitu orang lebih berkuasa, orang yang mempunyai kekuasaan lah pada masa tu kan. Mereka ni tak berapa betul sikit dari segi pegangan mereka, iaitu mereka ni walaupun mereka ni beriman dikatakan oleh ulama tafsir, tapi pegangan mereka tak betul sikit, iaitu mereka menjadikan tempat itu sebagai masjid sehingga menjadi satu benda yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi yang saya sebutkan sebentar tadi kan, dan boleh check insyaAllah kan, boleh refer banyak lagi hadis-hadis lain, hadis itu riwayat Bukhari dan juga lain-lain yang menunjukkan bahawa Nabi SAW melarang kita ni membina masjid di atas kubur. Jadi seterusnya insyaAllah itu adalah tapi kita tengok kan di tengah-tengah tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Rabbuhum a'lamu bihim. Allah Ta'ala sebut ni kan, ini nama dia adalah jumlah mu'taridah nama dia kan, iaitu kamu kata macam ni, ada orang kata macam ni, ada orang kata macam ni, ada orang kata buat macam ni, ada orang kata buat macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata Allah Ta'ala lebih tahu. Allah Ta'ala Rabbuhum a'lamu bihim. Allah Ta'ala tu lebih tahu dengan mereka ni. Jadi yatanaza'u tu adalah merupakan benda yang Allah Ta'ala cerita hakikatnya berlaku macam tu, tapi yang lebih tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita pergi pula kepada masalah bilangan, berapa ramai mereka ni. Jadi di kalangan mereka ni akan adalah yang berkata, Allah SWT kata sayaqulun, nanti orang-orang ni kafir ni kan, orang Yahudi, orang Kristian ni adalah nanti akan datang beritahu, sayaquluna, akan beritahu kepada orang Quraisy ni, dia kata sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang kata 3 je. Ini memang betul kan, dalam ajaran ada dalam buku-buku Kristian dan sebagainya kan, sampai sekarang kita boleh tengok kan, yang kata bahawa mereka ni ialah bukan 7 sleepers, tapi mereka ni 3 je, dan satu lagi tu anjing. Jadi yang keempat tu anjing lah, maknanya 3 orang, lepas tu 4 tu anjing. Satu lagi yang kata wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang kata 5, ada yang kata 3, 4 dengan anjing, ada yang kata 5, 6 nya anjing. Jadi maknanya ialah 6 lah. 5 orang pemuda dan juga 6. Jadi mana satu betul ni? Ada yang kata 3 plus 1, ada yang kata 5 plus 1. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, rajman bil ghaib. Apa yang mereka katakan tu sebenarnya rajman. Rajman ni macam kita lemparkan satu benda, kita tak tahu kena tak kena, itu rajman nama dia kan. Ambil satu benda kita rajman lontarkan. Jadi Allah SWT sebut ni menggunakan perkataan rajman bil ghaib, maksudnya ialah mereka ni pandai-pandainya mengatakan campak agak-agak je, gitulah kan, pakai hentam sajalah kita kata dalam bahasa sekarang kan, rajman bil ghaib. Allah Ta'ala tolak tu kan, yang kata 3 plus 1, yang kata 5 plus 1, semua tu adalah tu pakai hentam je. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Allah sebut apa? Dia kata wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada orang yang kata pula mereka ni 7 plus 1, iaitu 8 dengan anjing. Yang ni kita tengok kan cara macam mana Allah Ta'ala sebut tu kan. Allah Ta'ala sebut 7, ada akan berkata 7, tapi Allah Ta'ala tak komen. Kalau yang tadi 3 plus 1, 5 plus 1, Allah Ta'ala komen, Allah Ta'ala kata tu pakai hentam je tu. Tapi bila Allah Ta'ala sebut sinilah 7 plus 1 dengan anjing tadi tu, Allah Ta'ala tak komen apa-apa.
Jadi setengah pendapat ulama tafsir dia kata ini menunjukkan bahawa yang 7 plus 1 tu dengan anjing tu, itu adalah pendapat yang kemungkinan betul, kemungkinan lebih betul. Yang tadi tu yang 2 tu Allah Ta'ala komen itu pakai hentam. Jadi sebab itulah setengah-setengah daripada ulama kan mengatakan bahawa yang betul ialah mereka ni 7 plus 1, 7 dan juga seekor anjing, 7 pemuda dengan seekor anjing. Tapi apa-apa pun Allah Ta'ala kata, kul, katakan wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Yang lebih tahu dengan tepatnya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mana tahu kan? Kita mana tahu? Sebab apa? Sebab benda ni berlaku, mereka dah mati 300 tahun. Maknanya sebelum daripada tu, maknanya lah tak tahu kan. Sebenarnya siapa yang boleh tahu kan? Nak kata tak tahulah. Jadi yang sebenarnya kita kata macam ni lah yang lebih baik. Allah Ta'ala ajar kita kan. Kul Rabbi, katakan kul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Kalau kita sekarang kata Allahu a'lam kan, kalau kita cerita apa-apa kita tak confirm, kita tak confident, kita apa kan, kita kata Allahu a'lam. Allah Ta'ala saja yang lebih tahu kan. Allah Ta'ala a'lamu Rabbi, Tuhan aku a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Dan mereka tak tahu, orang lain ma ya'lamuhum illa qalil, kecuali sedikit saja orang yang akan tahu bilangan mereka ni. Siapakah yang mengetahui itu? Siapa yang mengetahui itu? Di sinilah kata Ibnu Abbas seorang ahli tafsir daripada kalangan sahabat yang masyhur kan, yang didoakan oleh Nabi. Dia kata apa? Dia kata ana ma'al qalil, kata aku ni minta maaf, ana minal qalil. Dia kata aku ni ialah orang yang sedikit tu, salah seorang tu aku. Dia kata Ibnu Abbas. Dan kata Ibnu Abbas, mereka ni adalah 7 plus dengan 8, iaitu 8 tu ialah anjing tu. Jadi wallahu a'lam bissawab kan. Tapi kita boleh insya-Allah kan boleh terima pandangan Ibnu Abbas di sini yang mengatakan bahawa mereka itu adalah 7 sebenarnya. Jadi tak apa, bilangan mereka ni adakah penting? Satu benda yang sangat-sangat penting. Allah Ta'ala ceritakan bahawa kadang-kadang berlakulah perdebatan nak kata kan, secara pengajaran kita katakan berlakulah perdebatan di kalangan orang ni kan, orang ramai kan, mereka ni berapa, ni berapa, ni berapa. Jadi jumlah tu yang penting. Sedangkan Allah Ta'ala nak ajar kita yang penting tu ialah apa pengajaran daripada kisah Al-Kahfi ni, kisah pemuda Al-Kahfi ni. Bukan tentang nama dia apa. Nanti ada orang pelik-pelik lagi kan, setiap satu daripada nama tu memang ada disebutkan dalam kitab-kitab Bani Israel, ada kan disebutkan nama macam ni, nama anjing pun ada juga nama tu kan. Jadi sebenarnya benda-benda tu adalah bukan satu benda yang penting. Yang penting tu apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran ni, dan Allah Ta'ala pun sendiri sebutkan sini kan, bilangan-bilangan mereka ni akan orang ahli cakap macam ni, nak memberi isyarat lah kepada kita kan bahawa sebenarnya ialah bilangan-bilangan ni kan bukan satu benda yang penting untuk kita ni, sebab Allah Ta'ala tak ceritakan dengan terang. Apa yang Allah Ta'ala cerita dengan terang, itu yang penting. Jadi sebab itulah seterusnya Allah Subhanahu Ta'ala kata selepas itu, fala tumari fihim, wahai Muhammad, janganlah berdebat dengan mereka ni, jangan berdiskus banyaklah dengan mereka ni kan tentang perkara ni. Wala tumari fihim, jangan kamu berdebat banyak tentang mereka ni, fihim, pada mereka ni, pada isu apa ni seven sleepers ni kan, 7 yang tidur ni, illa mira'an zahira, berdebat sikit-sikit je. Setengah ulama kata mira'an zahira ni maksud sederhana, cara sikit-sikit sudahlah kan, jangan banyak-banyak. Ataupun ada yang kata mira'an zahira ni apa yang Allah Ta'ala jelaskan sini dah kita beritahu kepada mereka. Kalau kita nak beritahu kepada mereka ni, kalau nak berdebat sangat, dah kita baca apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dah sudah, lepas tu sudah tu macam tu kan. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata wala tastafti fihim minhum, janganlah kamu tastafti, wahai Muhammad, jangan tanya. Tastafti ni kalau kita kan minta fatwa, tapi minta fatwa ni minta bertanya maknanya bertanya soalan, nak tahu satu benda. Allah Ta'ala kata jangan tanyalah mereka ni, wala tastafti fihim, tentang pemuda dalam gua tu, pemuda yang tidur tadi tu, mana tentang Ashabul Kahfi tu. Wala tastafti fihim minhum tu ialah daripada orang Yahudi tu, daripada orang ahli kitab. Jangan tanyalah ahli kitab tu tentang ni. Jadi maknanya kalau kita sekarang kan tengok buku apa benda kan, maknanya jangan percaya, bolehlah baca kan, tapi jangan percayalah, tak percaya, jangan tanyalah mereka betul berapa ni sebenarnya, berapa, tak payah. Allah Ta'ala dah larang kita ni kan, wala tastafti fihim minhum ahada, siapa-siapa saja dari kalangan mereka jangan tanyalah, tak kira lah mereka ni macam mana. Masya Allah kan.
Jadi kita tengok kan macam mana Allah Subhanahu Wa Taala ni melarang kita daripada buat benda tu kan, melarang Nabi, melarang kita semua. Seterusnya ialah ayat yang ke-23. Untuk ayat 23 kita tengok kan Allah Subhanahu Wa Taala ini dipanggil jumlah mu'taridah juga, iaitu di tengah-tengah cerita Ashabul Kahfi Allah Taala datangkan satu perkara. Datang perkara apa? Iaitu Allah Taala kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada. Jangan kamu mengatakan terhadap satu benda aku akan buat benda ni esok, aku akan buat perkara ni esok. Esok tu maksudnya akan datang lah, tak kira lah esok ke lusa ke kan, tahun depan ke kan, aku akan buat. Allah Ta'ala larang kita janji macam tu. Kalau kita buat mana, ini berlaku kepada Nabi kita lah SAW bila ditanya tentang soalan-soalan ni. Kan kita sebutkan dah sebelum daripada ni, dalam sesi sebelum daripada ni, orang Mekah tu tanya Nabi tentang 3 perkara ni setelah daripada dapat nasihat lah, telah buat consultation dengan orang-orang Yahudi di Madinah tu, di Yasrib. Jadi mereka pun disuruh tanya Muhammad ni tentang pemuda dalam gua, tentang apa ni Zulkarnain. Jadi apabila tentang ruh satu tentang ruh. Jadi apabila ditanya ni, Nabi SAW kata aku akan jawab. Nabi confident Allah Ta'ala akan beri jawapan, tapi rupa-rupanya tak datang jawapan. Sebab itulah Allah Ta'ala nak, dia panggil kata nak marah sikit lah, dia sebutkan, tegur Nabi SAW. Lain kali jangan bila kamu kata nak buat sesuatu akan datang esok dan sebagainya, esok lusa dan sebagainya, jangan tak sebut insya-Allah. Jadi akhirnya dikatakan wahyu hingga 15 hari tak turun kepada Nabi SAW, tak ceritakan jawapan tersebut, sehingga menyebabkan orang kafir Quraisy yang mengata macam-macam lah kepada Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala kata jangan kamu katakan sesuatu benda yang kamu bahawa aku akan buat esok lusa dan seterusnya, melainkan illa an yasha Allah. Dia kata Allah Ta'ala sebut kan dalam ayat 24, masya-Allah, ayat 24 illa an yasha Allah, melainkan mestilah kena ada insya-Allah. Jadi ini ulama-ulama kata ialah perkara-perkara yang kita diberi amanah untuk diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat benda tu. Kalau satu perkara tu ialah perkara tu yang memang kita tak boleh nak buat, kita tak perlu cakap insya-Allah. Sebagaimana apa yang kita tak boleh buat, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah. Siapa yang boleh mengampunkan dosa? Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa ni. Bukan kita boleh mengampunkan dosa kita. Jadi oleh kerana itu janganlah ya Allah insya-Allah Allah Taala ampunkan dosa kita, insya-Allah. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Taala berilah ampunkan dosa kita. Jadi kalaulah satu benda tu macam tu tak boleh insya-Allah. Masukkan kita ke dalam syurga, macam tu kan, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga insya-Allah. Jadi tak boleh insya-Allah macam tu, sebab benda yang masukkan dalam syurga, yang mengampunkan dosa, itu adalah memang Allah Subhanahu Wa Taala, kerja Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita tak mampu buat apa-apa kan, kita tak boleh. Jadi kalau macam tu tak boleh. Jadi perkara yang kita Allah Taala beri peluang kepada kita, beri kita ni boleh ikhtiar, boleh apa boleh buat, itu jangan sebut, jangan janji, kecuali kita mesti kena ada insya-Allah. Kemudian Allah Taala kata wazkur rabbaka iza nasita, dan ingatlah Allah ketika kamu lupa, iza nasita. Jadi apa maksud sini? Kata ulama, iaitu kalaulah tiba-tiba kita janji, tiba-tiba kita teringat, ya Allah aku tak kata insya-Allah, sebutkan dalam hati kamu dan insya-Allah. Kena ingatkan tu, kena ingat balik kepada Allah SWT. Kalau kita telefon, tak ada telefon janji okey saya akan buat esok, tiba-tiba tak insya-Allah, letak telefon, tak perlulah call balik kan, cukuplah mana kita insya-Allah lupa saja, insya-Allah cakaplah insya-Allah pada diri sendiri kan, ingat balik bahawa itulah dia kata wazkur rabbaka iza nasita, dan apabila kamu lupa ingat kembali Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Taala kalau Allah tak izin kita tak akan boleh buat. Itu itu maksud ayat wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakan wahai Muhammad, asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza, ya Allah moga-moga Allah Taala akan beri petunjuk, Tuhanku beri petunjuk kepada aku kepada satu benda yang lebih lagi daripada ni, iaitu apa lebih ni, iaitu nubuwah. Kata dalam tafsir jalan lain, dia kata maksud sini Allah Ta'ala beri nubuwah kepada Nabi Muhammad SAW yang lebih hebat lagi lah daripada apa yang berlaku. Seterusnya insya-Allah kita akan tengok ayat yang ke-25 insya-Allah, 25. Ayat 25 Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini insya-Allah ayat 25. Ini ayat 25 insya-Allah. Walabisu fi kahfihim. Okey insya-Allah. Walabisu fi kahfihim.
Jadi balik semula sekarang cerita kita ni kembali semula kepada kisah yang tadi. Sebab tu kita kata jumlah mu'taridah, iaitu ayat yang menceritakan yang datang tak ada kaitan dengan cerita yang tu, tapi ada kaitan secara tak langsung je kan. Bukannya cerita tentang orang dalam gua tadi tu. Sekarang ni balik semula kepada cerita yang dalam gua tadi. Allah Ta'ala kata walabisu fi kahfihim, mereka sebenarnya labisu berada di dalam gua mereka itu salasami'atin sinin, mereka itu berada dalam gua 300 tahun. Salasami'atin sinin, 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan kemudian ditambah oleh mereka yang tambah 9. Jadi apa maksud sini? Jadi ulama-ulama tafsir kata maksud ayat ni adalah apa? Iaitu tempoh mereka berada di dalam gua itu ialah 300 tahun. Mengikut kiraan apa? Mengikut kiraan kiraan matahari. Kita kata dalam kalender sekarang hari ni kan, kalender pada hari ni ada dua jenis kalender. Ada satu kalender dipanggil Gregorian calendar kan, iaitu kalender yang mengikut matahari, iaitu musim panas, musim sejuk. Kita ada Januari, Februari, itu nama lah yang diletakkan. Januari, Februari itu ada, tapi adalah yang lagi nama-nama lain kan, tapi yang maksudnya ialah kalender yang menggunakan matahari. Kalender tu kalender cara macam tu adalah, kalau ikut kiraan mereka tidur ni ialah 300 tahun. Tapi kalau ikut lunar system, iaitu sistem perkiraan dengan bulan, moon moon yang bergerak ni kan, yang mengikut hijrah kita ni mengikut moon, mengikut lunar. Sama seperti macam Chinese New Year juga kan, mereka menggunakan bulan. Jadi kalau mengikut bulan tu maka kiraan dia ialah 309. Jadi kita boleh kira sendirilah kan, kalau yang tu ialah 300, kalau yang ni bertambah lagi 9. Jadi makna 300. Jadi maknanya sinilah, secara tak langsungnya Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu bahawa mana kedua-dua tu boleh digunakan sebenarnya kan. Walaupun bagi kita kena dahulukan hijrah lah kan, tapi maksudnya tak salah, taklah berdosa kalau kita nak gunakan cara pengiraan mengikut sistem matahari. Sebagaimana setengah-setengah. Cuma yang nama-nama tu itu cerita lain lah kan. Nama Januari, Februari itu kan, itu adalah kita kata merupakan dewa-dewa orang-orang Rom dulu tu dan sebagainya kan. Itu nama, tapi cerita masalah pengiraan. Jadi Allah SWT sebut sini mereka telah berada di dalam gua itu 300 tahun plus, kalau nak kira ikut lunar ialah, ikut bulan kiraan bulan ialah 309. Kemudian Allah Ta'ala kata kulillahu a'lamu bima labisu, tapi yang penting tu, katakanlah yang lebih penting lagi apa? Allah Ta'ala lebih tahu dengan saatnya berapa, dengan jamnya berapa, itu Allah Ta'ala tahu semua tu. Allah Ta'ala tahu dengan milisecond, Allah Ta'ala tahu berapa lama mereka berada dalam gua tu. Kemudian lahu ghaibus samawati wal ard, ini yang penting maknanya kan, baginya, miliknya lah kan, apa yang ghaibus samawati wal ardi, apa-apa yang manusia tak tahu, yang terlindung, yang ghaib kan, benda yang kita tak nampak di langit dan di bulan, semua Allah, di langit dan di bumi Allah Ta'ala tahu semua. Itu yang penting tu. Jadi absir bihi wa asmi'. Absir bihi wa asmi' ni dalam bahasa Arabnya dipanggil sirah ta'ajub. Sirah ta'ajub ni maksudnya alangkah, kalau bahasa Melayu kan, alangkah hebatnya pandangan Allah kan, alangkah hebatnya penglihatan Allah, alangkah hebatnya asmi'. Wa asmi' tu maknanya alangkah hebatnya pendengaran Allah SWT. Maknanya Allah Ta'ala tahu semua kan, sangat-sangat tajam penglihatan dia, sangat-sangat tajam pendengaran dia. Itu maksud absir bihi wa asmi'. Kemudian ma lahum min dunihi min waliyyin wala yusyrik fi hukmihi ahada, tidak ada baginya wali selain daripadanya wali, maknanya tak boleh pelindung, penolong selain daripada Allah Ta'ala, no, tak ada. Kemudian wala yusyrik fi hukmihi, tak ada sesuatu pun yang boleh berkongsi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yusyrik maknanya bersama-sama dengan Allah kan. Kalau kita kata Tuhan ni pun ada kuasa juga, tak ada kan, selain daripada Allah tak ada kan. Jadi Allah Ta'ala saja, wala yusyrik fi hukmihi ahada, satu benda pun tak ada syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak menolakkan apa yang dikatakan oleh setengah manusia, mengatakan bahawa ini sama kuasa dengan Tuhan ke, ada kuasa juga seperti Tuhan ke dan sebagainya. No, Allah Ta'ala kata wala yusyrik fi hukmihi ahada. Ayat yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, watlu, oleh kerana itu wahai Muhammad, watlu, bacakan, teruskan membacakan, start daripada mula Iqra kan, sekarang ni bacakan watlu ni ceritakan. Kalau Iqra tu baca sendiri, sebab apa? Kalau dalam gua kan Nabi SAW baca kan, disuruh membaca, baca semana untuk diri kan. Bila watlu ni lah ceritakan, sampaikan kepada orang. Watlu ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepada kamu, apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu wahai Muhammad, ceritakan kepada manusia.
Kemudian min kitabi rabbik, daripada Al-Quran, daripada kitab Tuhan. Kemudian la mubaddila li kalimatihi, tak ada perubahan pada kitab Allah Subhanahu wa taala ni, li kalimatihi, pada kata-kata Allah. Makna apa-apa dalam Quran ni no, tak boleh diubah kan, tak boleh berubah, tak boleh diubah, tak boleh, jangan cuba ubah kan, tak seperti mana yang berlaku kepada kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya. Kemudian walan tajida min dunihi multahada, dan tak ada selain daripada Allah ni yang boleh menjadi tempat untuk kita ni berlindung. Jadi multahada tu maksudnya malja, maknanya iaitu tempat bersembunyi, tempat ni kalau kita kata orang perang kan, tiba-tiba ada tempat tu kan, bawah tanah tu kan, itu dia kata malja, tempat berlindung. Jadi bagi kita ni dalam hidup kita tak ada tempat yang kita boleh berlindung melainkan Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh melindungi kita kan. Jadi setakat itulah dulu, insya-Allah kita akan jumpa lagi, insya-Allah. Lambat tadi. Jadi insya-Allah kan kita akan jumpa lagi di muka surat 297 akan datang, insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk share kepada semua, insya-Allah, yang tak bersama dengan kita pada pagi ni. Beri saja link-link kita kepada semua orang, insya-Allah. Moga-moga kita akan dapat jumpa seterusnya. Insya-Allah dalam bulan Ramadan kita akan bersesi seperti biasa, insya-Allah. Setiap pagi, insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.